Alhamdulillah, syukur. Antara nikmat yang Allah berikan adalah nikmat ketenangan. Tetapi pada hari ini, mana tadi kita dah dengarkan perkongsian, ada banyak benda perkara-perkara yang boleh menimbulkan rasa resah ataupun tekanan dalam kehidupan. Antaranya adalah kemiskinan. Jadi pagi ini kita nak bersama dengan pengurusi Yayasan Basmi Kemiskinan, iaitu yang berbahagia Datuk Haji Zainal Abidin Haji Sakum, yang berbicara tentang basmi kemiskinan, bina kesejahteraan. Assalamualaikum, Datuk. Selamat datang. Segak sungguh, subhanallah. Jadi Datuk, Yayasan Basmi Kemiskinan YBK ini adalah NGO dan kita nak faham bahawasanya dalam usia 32 tahun 32 tahun. YBK ini telah meneroka kaedah baru. Kita faham ada perlu kreatif dan inovatif dalam nak membasmi kemiskinan dalam era moden, sosial media dan IR 4.0 ni. Mungkin Datuk, kita nak mulakan dulu apakah latar belakang YBK ni? Yayasan Basmi Kemiskinan ini ditubuhkan di bawah Akta Amanah. Di bawah Akta Amanah 1992 pada 26 bulan Mac 1990. Dah 32 tahun. 32 tahun. 32 tahun. Menyebut namanya saja pun kita sebut yayasan, tugasannya membasmi kemiskinan. Pada mulanya kita menganggap bahawa membasmi kemiskinan ni kita rasa kita kena kaya dulu, baru boleh bantu orang. Tetapi bila kita terjun saja dengan ikhlas masuk ke bidang kita panggil gerakan membasmi kemiskinan ni, rupanya bukan harta yang sebenarnya yang mengakibatkan kemiskinan itu berlaku. Bukan harta. Sebab harta, pengalaman kita sendiri, misalnya ada felda yang ditukar syarat tanahnya menjadi pembangunan, nak buat perumahan dan sebagainya, dapat duit serentak itu menyebabkan kelang kabut kehidupan tersebut. Kejutan budaya. Kejutan budaya dan sebagainya. Jadi tempat-tempat yang dia orang tak pernah pergi pun dia dah sampai. Jadi ini bahayanya. Jadi oleh kerana itu kita rasa basmi kemiskinan ini maksudnya kita hendaklah membuat satu aktiviti program yang dia berkaitan dengan bagaimana sebenarnya sikap itu perlu diubah. Sikap itu perlu diubah. Budaya yang selama ini menyebabkan terbantutnya kerja-kerja berusaha bagi membasmi kemiskinan itu tak dapat dilaksanakan elok. Jadi oleh kerana itu Yayasan Basmi Kemiskinan datang untuk dengan cubaan demi cubaan, akhirnya kita dapati bahawa tidak ada jalan pintas membasmi kemiskinan ini, melainkan dalam putaran ganas kemiskinan. Kita panggil putaran ganas kemiskinan itu kena ada tangan yang selamatkan anak-anak ada cucu atau cicitnya ini, masukkan ke mereka ke dalam misalnya asrama, disusun balik semula hidupnya, bagi mereka kemahiran, bagi mereka pelajaran, sampai bila mereka sudah pun ada di Menara Gading ataupun mempunyai kemahiran dan sebagainya, kita rasa InsyaAllah kemiskinan dapat dihapuskan. Jadi kefahaman apa yang telah dikongsikan oleh Datuk ni adalah bukan sekadar nak memberi harta saja apa mereka nak makan, tapi pembetulan daripada mindset, sikap tu perlu diperbaiki. Baik, Masya Allah. Dengan memberi makan setiap bulan dan sebagainya itu, kadang-kadang adalah baiknya. Baiknya dari segi zahir nampak, sebab adalah beli beras. Tetapi kita bimbang dengan keadaan demikian, ada orang yang hanya menunggu aja. Dia rasa tak ada susah, apa nak susah, kita cukup bulan ni kita dapat bantuan kan, beras boleh beli dan sebagainya. Maka kadang-kadang, minta maaf lah saya cakap, taklah semua, kadang-kadang macam kita sedang menternak kemiskinan. Bahaya tu. Bahaya tu. Menternak ataupun menyuburkan kemiskinan. Sebab itu mesti ada program teratur, tersusun supaya kita ada macam perjanjian dengan mereka, bagaimana nak berubah, nak berhijrah dan sebagainya, supaya kalau ini dapat dijalankan insya-Allah. Sebab itu datang sekarang ni pada tahun 2022 ni datang idea kita pula, basmi kemiskinan, bina kesejahteraan. Tak cukup dengan basmi saja, mesti bina pula kesejahteraannya, supaya dia menjadi satu ekosistem yang berjaya untuk keluarkan mereka daripada putaran ganas kemiskinan. Dan Datuk, bersempena dengan hari pembasmian kemiskinan antarabangsa pada 17 Oktober ni, mungkin apakah antara seruan YBK dan juga harapan Datuk sendiri? Rupa-rupanya di peringkat United Nations kan, dia orang sudah pun membuat satu pengisytiharan bahawa diisytiharkan pada
17 Oktober ialah hari membasmi kemiskinan. Diberi satu penghormatan kepada mereka yang bergerak kerja untuk membasmi kemiskinan ni. Baik. Jadi untuk maksud tersebut saya fikir di semua negara-negara mesti ada satu kita panggil kalau kerajaan misalnya mesti ada satu kementerian yang menguruskan supaya membasmi kemiskinan ini betul-betul bila kita basmi kemiskinan tu dia menjadi satu aset baru kepada negara. Aset baru. Kita katalah sekarang ni kita bermasalah ternakan ayam misalnya. Dimonopoli oleh kartel-kartel yang besar. Mereka menetapkan harga dan sebagainya. Kemahiran ini ada peluang untuk kita bagi kepada orang-orang miskin ini, tetapi mesti diasuh, dikursus, ditukar sikapnya sehingga kan ianya nanti akan menjadi satu kita panggil kepada negara ni jihad negara tadi ialah satu membasmi kemiskinan dia, kemahiran dia menjadi, satu lagi kita menjadi pengeluar halalan thayyiban, ayam kita sendiri, makanan nak disiapkan dan sebagainya sampai satu ekosistem baru dikuasai oleh kumpulan-kumpulan ini. Ini kepada ekonomi negara cukup besar. Dan dia membantu rantaian bekalan dan permintaan. Bekalan dan kedua. Satu lagi contoh, Felda misalnya. Kita ada sikit masa. Felda misalnya. Felda dah memulakan satu orang 10 hektar. Why not kita kata hunter? Hunter ni artinya pergi memburu. Kenapa kita pergi memburu ikan dalam laut tu? Kita pun tak tahu ada ikan ke tidak. Balik kan dapat ke tidak. Kenapa tidak menternak? Bijak dah tu. Kalau menternak, kita kata di bawah Felda ada ternakan ikan di laut. Sangka, satu orang 10 sangka. Sebulan 1, sebulan 1, sebulan 10. Satu sangka 10,000. Ikan bawal tu RM60 harganya. Kalau 10,000 berapa sebulan? Cepat boleh berubah, tapi bagaimana ianya nak direncanakan supaya menjadi. Subhanallah, dia perlukan kerjasama. Kerjasama. Itu kita sebutkan tadi peluang banyak di Malaysia ni, peluang banyak, tetapi bagaimana kita nak mencernakannya kepada satu pendekatan supaya hari basmi kemiskinan itu bukan hanya hari resmi-resmi saja. Bukan hari nak berkompang-kompang saja. Hari benar-benar kita meletakkan satu batu asas ke mana kita nak pergi, apa pencapaian kita nak buat. Tapi jihad kita kepada negara mesti berjalan. InsyaAllah. Jadi kami di sini, Datuk, dan juga seluruh para penonton hari ini mendoakan bahawasanya YBK, Yayasan Basmi Kemiskinan, untuk terus maju ke depan dan membantu rakyat yang dalam kekumpulan ini. InsyaAllah. Amin. Dan terima kasih, Datuk. Dan sesungguhnya kepada Yayasan Basmi Kemiskinan, para penonton semua boleh dapatkan maklumat lanjut seperti yang tertera ini. Untuk barangkali ada sesiapa yang nak beri cetusan idea atau nak kerjasama, boleh hubungi pihak Yayasan Basmi Kemiskinan. InsyaAllah kita akan berehat seketika kembali selepas ini.